Rahman, dia baca Bismillahirrahman. Sebenarnya Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, mungkin kalau kita tak perhati, maka kita akan rasa macam, betul lah tu dia baca. Tapi dia ada meninggalkan satu sabdu, Rahman. Contoh. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim, baca yang ujung Ar-Rahim tu dia baca. Tapi yang mula-mula Ar-Rahman, itu dia tinggal sabdu. Maka di situ menyebabkan Fatihah dia tidak sah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama juga dengan lafaz tahiyat. Lafaz tahiyat yang kita duk baca tu, kita kena tahu manakah yang rukun, manakah yang wajib, manakah yang tidak wajib. Sebab apa kita kena tahu? Sebab apabila wajib, mesti kita baca, tak boleh kita tinggal. Kadarnya macam mana? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kadarnya ialah at-tahiyyatu lillah. Ini lafaz yang paling ringan sekali. Maknanya inilah yang wajib. Yang kurang daripada itu, maknanya tidak boleh. Lebih tak ada masalah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang warid itu tak ada masalah. Sekarang ni nak tahu yang manakah yang paling kurang sekali. Ini lafaz-lafaz yang tak bolehlah kita tinggal. At-tahiyyat saja kita baca. At-tahiyyat, assalamu, tak boleh. Mesti ada at-tahiyyatu lillah. Salamun. Bila sebut salamun, alif lam di depan itu ialah sunat. Assalamu sunat dengan lafaz alif lam di situ. Ataupun kita sebut salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini lafaz dia. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Cuma lepas ni dia akan bawa lagi perbahasan. Ada yang kata itu pun tak payah baca. Lafaz ini pun tak payah baca. Kalimat ini pun tak payah baca. Maknanya dia nak tunjuk manakah yang betul-betul menjadi wajib di dalam lafaz tahiyat tadi. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan daripada perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tersebut, maka di sini difahami juga berkaitan dengan adamu ishtirati tartib at-tashahhud li'annahu dzakarahu bighairi harfi 'athfin wa huwa al-asah. Maka di sini difahami bahawa lafaz tahiyat ini tidak syarat tertib, tidak menjadi syarat tersusun perkataan tadi. Mana lafaz-lafaz tadi tak syarat tersusun. Sebab di dalam kalam ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutnya dengan tanpa huruf ataf. Hanya dalam riwayat tidak disebutkan huruf ataf. Ataf ni apa? Huruf sambung dan tadi. Tidak ada. Kita sebut contohnya salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak ada waw di situ. Kalau dia ada huruf waw yang dipanggil dengan huruf ataf tadi, maka boleh difahami bahawa mesti ada tertib. Kalau ada waw, kan contoh kalau lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu, contoh kalau ada riwayat begitu, maka boleh difahami bahawa di sana ada tersusunnya perkataan tadi, mesti diikut dengan cara yang macam tu. Contohnya apa dia kalau dalam Al-Quran yang difahami dengan lafaz tertib. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat berkaitan dengan wudu. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan mesti ada tertib, tersusun. Tak boleh mula yang nombor 3 kemudian pergi kepada nombor 2, tak boleh. Contohnya dalam ayat berkaitan dengan wudu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Subhanallahul azim. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya jika kamu ingin mendirikan sembahyang,
faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu basuh muka kamu, dan wa aydiyakum, dan dua tangan kamu ilal marafiq, sampai ke siku, dan wamsahu biru'usikum, dan hendaklah kamu sapu kepala kamu, wa arjulakum, dan hendaklah kamu membasuh kaki kamu. Jadi dalam ayat tadi dia ada huruf waw. Sebelum berpindah daripada satu basuhan kepada satu basuhan, perpindahan itu diselangi dengan adanya huruf waw di antara kalimah-kalimah tadi. Kalau nak tunjuk payahlah tuan-tuan. Kita tak ada whiteboard. Jadi tuan-tuan kena bayang sendirilah. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian waw lagi, ada huruf waw. Wamsahu. Kan? Tapi berbeza dengan lafaz tahiyat ini tidak ada huruf waw. Contohnya dalam ayat salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, satu. Habis. Tapi ayat ini tak mula dengan huruf waw, dimulakan dengan salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Bila di dalam riwayat ada lafaz yang demikian menunjukkan bahawa tidak perlu tertib. Boleh dimulakan tertib itu maksudnya macam mana? Contohnya at-tahiyatu lillah. Kita baca at-tahiyatu lillah. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh. Maksudnya macam tu. Sebab apa? Sebab tidak ada lafaz ataupun tidak ada huruf waw. Inilah yang disebutkan pendapat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan inilah pandangan yang paling asah, yang paling sahih. Akan tetapi perkara ini selama mana tidak mengubah makna, tidak merosakkan makna, sekiranya ia menyebabkan terpindah ataupun terosaknya makna, maka tidak sah bacaan tahiyat tadi. Bahkan boleh batal sembahyangnya sekiranya ia sengaja mengubah makna dengan cara mengubah tempat kedudukan lafaz tahiyat itu, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'. Baik. Dan berdasarkan daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini juga, bahawa tidak menjadi syarat al-muwalat. Apa maksud al-muwalat? Berturut-turut. Berturut-turut juga tidak menjadi syarat di dalam lafaz tahiyat. Tak jadi syarat. Maksudnya apa dia berturut-turut? Kita baca at-tahiyatu lillah, kita pun diam. Duduk lama. Duduk 5 minit, kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita pun diam lagi. Maknanya tidak berturut-turut, terputus dia punya mualat tu. Maka di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullah tidak menjadi syarat. Maknanya tidak syarat kata mesti berturut-turut. Akan tapi pendapat yang rajih, pendapat yang paling tepat ialah wajib untuk dibaca secara berturut-turut, yakni secara mualat tadi. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Rif'ah bahawa lafaz tahiyat tadi qiyas dengan bacaan surah Al-Fatihah. Qiyas dengan bacaan surah Al-Fatihah. Sebab apa? Surah Al-Fatihah tak boleh terputus mualat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba imam start baca surah, kita pun diam. Sedap pula tak imam baca, kita diam. Tuan-tuan, tunggu tu imam nak habis, nanti baru kita nak berhabis. Kan? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sudah putus mualat. Kena mula balik daripada awal. Dia tak batal sembahyang, tapi kena mula balik daripada awal. Itu dari sudut daripada sudut surah Al-Fatihah. Begitu juga seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Rif'ah bahawa lafaz tahiyat itu juga mesti kita baca dengan cara tidak putus mualat. Nanti orang tanya pula, lah takkan nak buat benda lain lagi tengah sembahyang? Ini bincang dari sudut fiqh. Bincang dari sudut fiqh. Ya, jangan kita rasa
Apa takkanlah nak buat benda lain lagi. Khalid tengah semayang ke tu. Kenalah khusyuk. Yang tu bab lain. Yang ni berbincang ialah dari sudut hukum. Dari sudut fiqahnya kata macam mana. Boleh ataupun tidak. Sah ataupun batal. Inilah perbincangan ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqah. Adapun yang terbaik, yang itu yang bagus, yang tak boleh kita tinggal, yang tu perbincangan dalam tajuk yang lain, bukan bincang dari sudut hukum. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa qila yuhzafu wa barakatuh lil ghina anhu bi rahmatillah. Dan ada pendapat disebutkan bahawa dihazaf, yakni dipadamkan juga, dibuang juga perkataan wa barakatuh. Mana wa barakatuh? Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak payah sebut dah wa barakatuh, makna lagi pendek. At-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Wa barakatuh pun tak payah. Sebab apa? Sebab sudah memadai dengan lafaz rahmatullah. Kan? Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh pun tidak disebutkan bahawa itu juga tidak menjadi wajib untuk dibaca. Baik. Dan waqila begitu juga dibuang perkataan as-salihin. Mana as-salihin? Assalamu alayna, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa barakatuh buang, salihin pun buang. Yang maknanya salamun alayna wa ala ibadillah ashhadu an la ilaha illallah. Pendek juga. Pendek lagi tuan-tuan. Sebab apa buang perkataan as-salihin? Kerana sudah memadai dengannya itu dengan diidafatkan, disandarkan al-ibad ilallahi ta'ala. Sudah memadai. Apabila kita sebut ibadillah, maka ia adalah orang salih. Tak perlu lagi bila kita sebut ibadillahi salihin. Sebab orang yang jadi dah digelar sebagai hamba Allah, memang dia adalah orang-orang yang salih. Tak boleh digelar sebagai hamba Allah kalau orang itu tidak orang yang salih. Sebab orang yang salih, ibadillah itu merupakan satu maqam yang tertinggi. Maqam yang tertinggi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, lafaz wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salamah. Allah Ta'ala melafazkan cerita kepada kita berkaitan dengan sifat-sifat ciri-ciri ibadur rahman. Dalam ayat tadi, dalam ibadur rahman tadi, ada 12 ciri hamba Allah yang disebut sebagai ibadur rahman. Ada 12 ciri tersebut. Dan inilah ciri-ciri orang salih. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ainan yashrabu biha ibadullah. Mata air di dalam syurga itu ialah yang diminum oleh ibadullah. Allah Ta'ala tak sandar pun ibadullahi salihin, as-salihun, tidak. Tapi tuan-tuan, ainan yashrabu biha ibadullah. Mata air dalam syurga yang diminum oleh hamba Allah. Jadi lafaz as-salihin, lafaz wa barakatuh juga dibuang. Kerana ada perkataan lain yang sudah memadai, menggantikan tempat tersebut. Yang pertama, at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ringkas. Salamun alayna wa ala ibadillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lafaznya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waqila yaqul wa anna Muhammadan rasuluh. Ada pendapat mengatakan bahawa memadai. Tak perlu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cukup dengan lafaz wa anna Muhammadan rasuluh. Ganti bagi asyhadu ila akhir. Maknanya dibuang lafaz asyhadu tadi.
li'annahu yuaddi ma'nah, kerana ia sudah membawa maknanya. Maka aku katakan bahawa Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahawa yaqul wa anna Muhammadan Rasulullah wa thabata fi sahih Muslim wallahu alam. Baik, kata Al-Imam An-Nawawi hanya dengan dibuang lafaz asyhadu, bukan wa anna Muhammadan rasuluh. Sebab dan bahawasanya Muhammad itu rasulnya. Rasulnya kembali kepada siapa? Kepada Allah dah. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang sebetulnya wa anna Muhammadan Rasulullah, tetap kena disebut sebagai Rasulullah, tak boleh Rasuluh saja. Sebab apa? Sebab inilah yang sabit di dalam Sahih Muslim, wallahu alam. Jadi yang dibuang hanyalah lafaz asyhadu yang kedua saja. Asyhadu yang pertama yang tu perlu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Mahalli bahawasanya bilafzi, lakin bilafzi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fal murad isqatu ashhud. Kata Al-Imam Al-Mahalli, dia mengatakan bahawa sebenarnya ialah dengan lafaz, kalau nak buang asyhadu ialah dengan lafaz wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau nak buang asyhadu, itulah yang sebetulnya kata Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahawa anna thabit fi dhalika thalathu kaifiyat, bahawa di dalam kita menyebutkan syahadah di dalam tahiyat tadi ada 3 kaifiyat, ada 3 cara untuk kita melafazkan syahadah. Kalau kita sebut biasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang tu yang biasa. Jadi macam mana tuan-tuan yang lain, yang berbaki, yang 2 lagi macam mana? Baik, kata Al-Imam Al-Mahalli mengatakan bahawa ihdaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ni kita tak biasa baca macam ni kan? Kita biasa baca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Malam ni cuba buat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Lafaz ini, lafaz syahadah yang begini ialah lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada hadis yang disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim, lafaz wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah seperti mana syahadah yang kita baca, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadis ini, perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim saja. Yang pertama tadi Bukhari pun riwayat, Muslim pun riwayat. Lafaz yang biasa kita baca ialah lafaz yang disebutkan oleh Imam Muslim. Dan yang ketiga ialah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, tanpa lafaz asyhadu. Dan lafaz ini biisqati wa asyhad. Perkataan ini, cara macam ni ialah diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Maka tidak ada yang disebutkan, Imam Nawawi sebut salah satu daripada yang 3 ini. Tak ada. Maknanya tidak ada lafaz wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, satu. Kemudian yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, 2. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini 3 jenis syahadah di dalam tahiyat. Yang lain tidak ada riwayat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Zar'i, dia kata tuan-tuan, as-shawab yang sebetulnya apa dia? Ijza wa anna Muhammadan rasuluh. Imam Az-Zar'i kata memadai, dah cukup dah, iaitu dengan lafaz wa anna Muhammadan rasuluh.
Tak payah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ataupun wa anna Muhammadan rasulullah. Tak payah. Bukan tak payah, maksudnya apa dah? Sudah memadai, dikira mencapai yang wajib dalam lafaz tahiyat tadi ialah dengan lafaz wa anna Muhammadan rasuluh. Sekadar itu pun sudah cukup untuk dikira sebagai memenuhi tuntutan dalam lafaz tahiyat. Li thubuti fi tashahud Ibn Mas'ud bilafzin abduhu wa rasuluh. Kerana lafaz tadi juga ada sabit dalam lafaz riwayat Ibn Mas'ud abduhu wa rasuluh. Cuma dibuang abd saja. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hakaw al-ijma' ala jawaz at-tashahhud bir riwayat kulliha. Wa la a'lam ahadan ishtiratu lafzi abduhu intaha. Dan ijma' ulama mengatakan bahawa jawaz, yakni harus untuk bertasyahud dengan riwayat-riwayat keseluruhannya. Dan kata Al-Khatib Asy-Syarbini, dia mengatakan bahawa aku tidak tahu, tak ada maklumat pada diri aku ni seorang pun daripada kalangan ulama yang mensyaratkan wajibnya dibaca lafaz abduhu. Tak ada seorang pun yang wajib baca, yang mewajibkan membaca abduhu tadi. Intaha. Wa hadha huwa al-mu'tamad kama i'tamadahu syaikhi lima dzakar. Dan inilah pendapat yang mu'tamad seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ramli, seperti mana yang disebutkan. Jadi maknanya apa dia tuan-tuan? Boleh paling kurang malas sangat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluh. Cukup. Boleh takat tu pun tak ada masalah. Tapi wa anna Muhammadan rasuluh kena bacalah. Muhammadan rasuluh itu yang paling kurang. Maknanya kalau kita tengok tadi tuan-tuan, lafaz yang paling kurang sekali selepas kita baca hak paling ringan sekali ialah at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Salamun alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluh. Cukup dekat tu. Maknanya sudah ada riwayat-riwayat yang kata demikian, sudah memadai bagi lafaz tahiyat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita daripada rukun yang ke-10, iaitu berkaitan dengan lafaz tahiyat. Kita nak masuk pada lafaz salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat. Sebab apa? Sebab salawat ini merupakan rukun lafzi yang keempat. Rukun lafzi, rukun yang jenis kena lafaz, yang kena baca. Tak boleh diam, kena sebut. Diam tak boleh, kena baca yang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lafaz salawat itu wa aqallus salah ala nabi wa alihi haitsu awjabna as-salah awjabna as-salah ala al-al fi at-tashahhud al-akhir aw sannannaha fil awwal al-marjuh fihima aw sannannaha ala ar-rajih fil akhir. Baik. Dan yang paling kurang salawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarganya. Sebab apa disebut ahli keluarga? Sebab haitsu sekira-kira aujabna salah 'alal al. Kita telah mewajibkan salawat ke atas baginda Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Ataupun sanannaha, ataupun kita mengatakan bahawa ia adalah sunat fil awal, ada tasyahud awal, atas pandangan yang marjuh, yang kurang kuat. Pandangan yang kurang kuat mengatakan bahawa selawat ke atas ahli keluarga di dalam tasyahud akhir itu ialah satu benda yang wajib dan hanya sunat di dalam tasyahud awal. Okey, ini pandangan yang kurang kuat. Au sanannaha 'ala rajih, ataupun kita menjadikan ia juga adalah sunat di dalam tasyahud akhir seperti pandangan yang paling kuat. Tuan-tuan buat yang mana? Kan?
kita tentulah buat yang paling kurang. Yang paling kurangnya apa dia? Kita takkan Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Tapi tasyahud akhir biasanya kita baca sampai habis innaka hamidum majid. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz yang paling kurang itu ialah Allahumma salli ala Muhammad wa alih. Paling kurang maknanya kalau kita nak mengatakan selawat ke atas ahli keluarga itu ialah satu benda yang wajib, maka Allahumma salli ala Muhammad wa alih. Ini paling kurang. Lepas tu nak bagi salam, terpulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai? Kan? Tetapi kalau seeloknya kita habiskanlah seperti mana yang kita sudah pelajari innaka hamidum majid sampai akhir sekali. Li husuli ismi salah al-ma'mur biha fi qawli ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Kerana telah terhasil nama selawat yang diperintahkan seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawatlah sallu alaihi wa sallimu taslima dalam surah Al-Insan ayat ke-6. Allah Taala kata sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu ke atasnya dan salamlah, berilah salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qila, sekiranya dikata lam ya'ti bima fil ayah li'anna fiha ismus salam wa lam ya'ti bih. Dalam lafaz ayat tadi Allah Ta'ala berfirman sallu alaihi, salawatlah atasnya, wasallimu, ada lafaz salam di situ. Sedangkan dalam salawat Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada Allahumma salli wasallim. Kalau kita nak menurut ayat Quran, kenalah Allahumma salli wasallim ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada salam di situ, ada salat dan juga ada salam di situ. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hanya sekadar salli ada, salawat saja, taslim tidak ada. Seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana kamu kata yang ni sudah memadai? Ujib, maka aku jawab bi annahu hasala biqauli assalamu alayka ila akhiri wa akmala min hadha an yaqul wa ala ali Muhammad. Baik, jadi kata Al-Khatib Asy-Syarbini, dia mengatakan bahawa aku jawab benda itu terhasil di mana? Pada lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Walaupun dalam lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ali tidak ada lafaz taslim ataupun salam di situ, tetapi dalam lafaz tahiyat sudah ada assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Sudah ada di situ, maknanya sudah mendatangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik, dan yang paling sempurna daripada Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, hendaklah dibaca wa ala ali Muhammad, dan atas ahli keluarga Muhammad. Wala yata'ayyan hadzal lafaz wa in kana zahiru kalam musannif ta'ayyana tasmiyat Muhammad. Dan tidak dimestikan dengan lafaz ini, sekalipun pada kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mesti dia menyebut lafaz Muhammad tu, mesti sebut Allahumma salli ala Muhammad wa alih, kan? Tak semestinya ada lafaz wa ala ali Muhammad. Wa sarrabah bil Qadhi Husain falau qala sallallahu ala Muhammad wa au ala rasulih au ala nabi kafaduna alaih. Tak semestinya Allahumma salli ala Muhammad saja, tak semesti. Walaupun Al-Imam An-Nawawi mesti menyebut, mesti ada perkataan Muhammad di situ, tak semesti. Boleh kita menggunakan sallallahu ala Muhammad, kata Al-Qadhi Husain dia kata sallallahu ala Muhammad pun boleh, ataupun sallallahu ala rasulih Allah, ataupun Allahumma salli ala rasulih boleh, ataupun Allahumma salli ala nabi wa ala alih
pun boleh, tak ada masalah. Tak semesti dengan lafaz Muhammad. Nampak pelik sikit tuan-tuan. Tentang ngantuk tengah semayang tu, try buat sekali. Kok segar biji mata, awak pelik sangat. Kan? Try buat sekali. Kan, cuma yang ni tu imam tak boleh dah baca kuat. Lagi makmum pakai mufarakah. Apa tu imam baca tahiyat pelik ingat malam ni? Kan? Tak baca kuat lah. Masing-masing buat lah. Kita dah belajar banyak dah lafaz. Lafaz tahiyat sebelum ni pun kita ada pelbagai versi yang kita belajar. Ya. Kemudian malam ni kita tambah lagi dengan tahiyat yang paling ringkas. Tahiyat yang paling ringkas. Buatlah sekali-sekala. Bukan kata kita ni tak mau kejar pahala lebih. Tapi untuk orang kata nak ingat ilmu, ialah dengan cara kita beramal. Kita beramal. Selagi mana tak beramal, tak ingat tuan-tuan. Ya, selawat pada Nabi pun begitu. Ada bermacam-macam versi untuk kita selawat. Buatlah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, samalah. Dalam apa jua ilmu, ialah mesti dengan kita beramal. Barulah ingat. Kalau ulang, takat baca catatan, ulang dengan baca catatan, buka kitab, takat tu. Kemudian lupa balik. Jadi, apapun mesti kita beramal. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi penghujung tahiyat. Wa ziyadah ila Hamidum Majid. Tambahan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu pula apa hukumnya? Perbincangannya macam mana? Kenapa ada nama Nabi Ibrahim di dalam lafaz tahiyat kita? Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله